Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT kerana dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memberi kita banyak nikmat daripada dulu sehingga hari ini tanpa berhenti siang dan malam. Allah Subhanahu wa taala dialah Rabb kita yang maha berkuasa. Selain daripada Allah, tak boleh buat apa-apa, tak boleh bagi bahagia, tak boleh bagi gembira, sedih. Yang bagi bahagia, gembira, sedih hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah yang maha berkuasa, yang maha kaya. Abang-abang, kakak, tuan-puan sekalian, adik-adik semua, untuk tu dalam hidup kita ni, masya-Allah, Nani, Farid, Nurul Atikah, Nani, Farid, Nurul Atikah, Azman Ma'ad, masya-Allah, sahabat-sahabat yang berjuang ni, Kartini, Mariah, Emma, Nar, Sari, Nazrin, masya-Allah, Tasik, Hafiz, Assalamualaikum Ustaz. Hanini, Assalamualaikum Ustaz. Allah sayang. Hafiz Hartanah, hebat Ustaz, bantu orang memerlukan, Allah sayang. Muni, doa Ustaz dengan family sentiasa dilindungi oleh Allah. Nur Aisyah, salam Ustaz saya daripada Sibu, Sarawak, masya-Allah. Nur Hayati, salam Ustaz. Fatin Syahirah, semoga Ustaz dalam lindungan Allah. Al-Fakir, Cik Kah, Fikri, Amri, Zamri, Siti Hawa, saya nak hubungi Ustaz, masya-Allah. Jadi dalam hidup kita ini, kita cuma nak kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kasih sayang Allah ni dia beri. Dan Sari, Nazrin, Zamri, Muhammad Isa, jiran-jirannya, Azman, Zamri, Khairul Fikri, cucu Adam, Cik Puan Siti Nurdiana, Ramdan, Anis Aini, masya-Allah, Angah Syakila, bila datang Lipis, insya-Allah. Kak Ichah, salam Ustaz Aisyah dari Kuantan, masya-Allah. Halimah, Manap, Faizal, Azlina Ibrahim. Jadi abang-abang, kakak, tuan-puan sekalian, hidup kita ni cuma nak satu, Allah sayang kita. Kita cuma nak satu, apa dia? Allah sayang kita. Bila dia sayang kita, kita dapat segala-galanya. Bila Allah marah kita, kita hilang segala-galanya. Jadi tiada yang berkuasa melainkan dia. Tiada yang boleh beri bahagia, senang, susah. Sidik, Casey, masya-Allah, Sidik, sama kat UPM. Masya-Allah. Fitri, Azhari, Ustaz sihat. Sihat, alhamdulillah. Masya-Allah. Azroy, Alip Akmal, masya-Allah. Ika Rafika, Husni Yuslina, Rustam Hashim, masya-Allah, kawan-kawan ya. Kak Ros, Ros Shanaf, you are really inspire me. Aino Mardiah, Suraya, Dina Husna, Zalina. Jadi tuan-puan, saya nak share sikit. Apa saya nak share? Ada 3 amal ni untuk adik, untuk abang, kakak, adik-adik, tuan-puan selalu baca. Rizal daripada Aceh, Indonesia, masya-Allah. Selalu baca hasbi Allah, la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Nabi SAW ajar, siapa baca doa ni 7 kali pagi dan petang, tak ada berita sedih yang menimpa dia. Hasbi Allah, cukup Allah untuk aku. La ilaha illahu, tiada Tuhan melainkan Allah. Tiada yang berkuasa melainkan Allah. Tiada yang boleh beri rezeki melainkan Allah. Tiada yang beri bahagia melainkan Allah. Tiada yang boleh hina kita melainkan Allah. Hasbi Allah, cukup Allah untuk aku. Selalu ajar anak-anak, isteri, beritahu dekat isteri, hasbi Allah, cukup Allah untuk aku. Cukup Allah untuk aku, cukup Allah. Dunia akhirat ni dia yang punya. Cakap cukup Allah untuk aku. Hasbi Allah, cukup Allah untuk aku. La ilaha illahu, tiada Tuhan melainkan dia. Tiada yang berkuasa melainkan dia. Tiada yang boleh beri rasa bahagia, tenang melainkan dia. Alaihi tawakkaltu, kepada Allah kita bergantung, berserah. Wa huwa
Rabbul Arshil Azim. Dia miliki arasy yang maha besar. Nabi SAW bersabda, siapa baca doa ni 7 kali. Berapa kali abang kakak? 7. 7 kali pagi, 7 kali petang. 7 kali pagi, 7 kali petang. Tak ada berita sedih yang akan menimpa dia. Hasbi Allah, cukup Allah untuk aku. La ilaha illahu, tiada Tuhan melainkan dia. Tiada yang boleh beri sihat sakit melainkan dia. Tiada yang boleh beri sedih, gembira melainkan dia. Alaihi tawakkaltu. Kepada Allah kita bergantung berserah. Wa huwa rabbul arshil azim. Wa huwa rabbul arshil azim. Dia memiliki arasy yang maha besar. Selalu baca tu. Hasbi Allah, cukup Allah untuk aku. La ilaha illahu, Talvin Ronaldo. I impressed with your work, brother. You are really great for serving the one that are having difficult time at the moment. Jadi kita semua sebuah keluarga. Melayu ke, Cina, India. Iban Kadazan. Iban Kadazan. Apa sahaja dalam dunia ni, kita semua sebuah keluarga. Kita semua sebuah keluarga. Allah yang telah buat kita menjadi sebuah keluarga. Jadi kita cuma nak Allah sayang kita. Kita cuma nak Allah sayang kita semua. Dia selalu baca doa tu. Hasbi Allah, cukup Allah untuk aku. La ilaha illahu, alaihi tawakkaltu, wa huwa rabbul arshil azim. Cukup Allah untuk aku. Baca 7 kali pagi dan petang. Nabi SAW ajar. Air kopi dah ni. Nabi SAW ajar, siapa baca 7 kali pagi dan petang, tak ada berita sedih yang akan menimpa dia. Jadi, sedih dan gembira ni Allah yang beri. Daripada sedih, nampak macam musibah. Macam musibah, kita rasa berat, kita rasa takut, kita rasa sedih, kita rasa tak mampu. Tapi di sisi Allah, semuanya mudah. Bagi kita terasa berat, macam tak boleh nak bergerak. Tapi di sisi Allah, dia mudah. Di sisi Allah SWT, dia mudah. Dan Allah janji di sebalik kesedihan, kesusahan, ujian, Allah nak beri rahmat yang besar. Kita rasa berat ketika ni. Tapi di sebalik ini ada rahmat Allah SWT. Kita rasa berat, tapi di sisi sebalik ini ada rahmat Allah. Kita selalu minta ke Allah. Baru ni saya pergi satu rumah, abang tu dia 12 kaki tak ada. Isteri baru meninggal seminggu. Isteri baru seminggu meninggal. Bila isteri meninggal seminggu, saya sampai-sampai, sembahyang Zuhur, dia sembahyang Zuhur, sampai-sampai dia pun tak tahu kita nak datang. Kita datang-datang bagi dia bantuan, bagi sikit duit raya, bukan duit raya, duit bantuan, berapa ratus masa tu, dia pun dapat duit tu, dia rasa gembira. Walaupun dia tengah solat, duduk solat, dia tak harap siapa-siapa datang. Dia minta pada Allah, tiba-tiba bantuan pun sampai. Jadi dalam di sisi Allah SWT, di sebalik ujian semua ini ada rahmat Allah yang menanti. Di sebalik kesusahan, ujian, ada rahmat Allah yang Allah nak beri. Di sebalik susah tu, Allah SWT nak beri rahmat. Di sebalik ujian, Allah nak beri kita rahmat. Masya Allah. Di sebalik ujian, Allah SWT nak beri rahmat. Di sebalik ujian, Allah nak beri rahmat. Jadi percaya, ujian semua ni sebab Allah sayang kita. Kita hidup untuk Allah sayang kita. Dia baca 7 kali pagi dan petang. Hasbi Allah, la ilaha illahu, alaihi tawakkaltu, wa huwa rabbul arshil azim. Masya Allah. Hasbi Allah, man muara. Kalau ada gelandangan perlu tempat tinggal, PM saya, Ustaz. Nanti abang PM saya juga. Banyak orang kadang-kadang memang tak ada tempat tinggal. Selalu saya sewa-sewakan rumah-rumah, tamu yang berkeluarga. Jadi, kalau itulah selalu saya sewakan, bayarkan untuk mereka. Jadi percaya, selalu baca hasbi Allah, la ilaha illahu, alaihi tawakkaltu, wa huwa rabbul arshil azim. Cukup Allah untuk aku. Cukup Allah SWT yang akan tolong aku. Allah akan tolong kita walaupun tak jumpa jalan keluar. Ada satu hari Nabi SAW balik daripada perang Khandak. Satu orang jemput Nabi SAW makan. Bila jemput Rasulullah SAW makan, orang tadi dia masak sikit je. Dia jemput beberapa orang. Tiba-tiba Nabi bawa semua sekali yang perang Khandak tadi. Semua yang perang Khandak, seramai-ramai tu, yang penat-penat gali-gali parit, semua sekali datang jumpa, pergi kat rumah sahabat tadi.
Maka sahabat tu terkejut. Ajak 4-5 orang. Tiba yang datang tak berapa ratus orang datang makan. Ramai datang makan. Bila ramai datang makan, dia rasa tak cukup. Nabi sebelum makan, Nabi buka sikit periuk tu. Nabi baca doa, makanan yang sikit tadi telah menjadi berkat untuk ramai orang. Ramai orang boleh makan. Jadi Allah Maha berkuasa. Rezeki yang sedikit, dan kalau kita kongsikan, Allah buat dia cukup untuk ramai orang. Bila rezeki yang sedikit, kita cukupkan, Allah kan tambahkan untuk ramai orang. Untuk itu abang kakak percaya. Allah bagi rezeki. Sifat orang beriman ini, dia suka memberi. Kita percaya apa yang kita punya ni bukan kita punya. Hakikatnya semua Allah yang punya. Dia bagi pinjam. Ni tangan saya punya. Tak, Allah yang punya. Tangan kiri saya punya. Tak, Allah yang punya. Ni muka saya. Tak, bukan muka ni bukan kita punya. Allah yang punya. Sebab tu Nabi dan sahabat mereka banyak berjuang, berkorban. Tapi bila dia susah, dia kata, hasbi Allah. Cukup Allah untuk aku. Kaisara, saya baru kehilangan anak 2 minggu. Ustaz, rasa tak kuat, rasa sedih. Jadi Kaisara, ujian berat orang hilang anak 2 minggu yang lepas Ustaz. Anak-anak yang hilang, kita percaya ujian ni kerana Allah sayang kat Kaisara Hanani. Allah sayang. Dia ambil orang kita sayang. Kalau anak-anak kecil, mereka menanti kita dalam syurga. Jadi anak-anak dalam hadis Nabi SAW, seorang yang kehilangan seorang anak atau beberapa orang anak, anak-anak tu semua menanti mak ayah di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi baca, Masya Allah, baca doa tu, hasbi Allah, la ilaha illahu, cukup Allah untuk aku, la ilaha illahu, tiada Tuhan melainkan dia, alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Baca daripada hati kita, daripada mulut kita, hasbi Allah, cukup Allah untuk aku, cukup Allah untuk aku. Duit, harta semua, ada orang kata ada duit, ada segala-galanya. Tak, bila kita ada Allah, kita ada segala-galanya. Duit yang sedikit menjadi berkat, duit yang banyak pun menjadi faedah untuk ramai orang. Hasbi Allah, cukup Allah untuk aku. La ilaha illahu, tiada Tuhan melainkan dia. Tiada yang berkuasa melainkan dia. Percayalah hati. Tak ada yang boleh beri bahagia melainkan Allah. Tiada yang boleh beri dania. Saya rasa orang khianat saya, tak kuat rasa sedih. Dan dania, yakin. Tiada yang boleh beri faedah bahaya pada kita melainkan Allah. Tiada yang boleh mulia hina kita melainkan Allah. Walau satu dunia hina kita, pijak kita, cakap bukan-bukan kat kita, Allah kata kita mulia, tetap mulia. Mulia dan hina di sisi Allah. Sesiapa dalam dunia tak boleh hina kita, tak boleh beri bahaya pada kita. Siapa beri buat mudarat ke orang, hina orang, dia akan tanggung dekat akhirat. Tak akan terlepas. Tapi kita percaya yang sebenar-benar, hakikat sebenarnya, yang kita diuji sebab Allah sayang kita. Walaupun kita rasa berat, percaya. Jangan rasa sedih atau lemah kerana orang buat tak baik pada kita. Sebab kita tak hidup untuk mereka. Kita semua sama-sama hidup untuk Allah sayang kita. Orang memang boleh cakap apa dia nak cakap. Pada kita kecil sampai kita besar, tak berhenti orang bercakap. Alhamdulillah, sampai hari ini kita bernafas. Sampai hari ini kita masih hidup. Sampai hari ini kita masih teruskan hidup. Berapa kali Allah telah keluarkan kita daripada sedih. Berapa kali dah Allah selamatkan kita daripada musibah. Berapa kali Allah telah kabulkan doa dalam hidup kita. Berapa kali yang kita tak tahu daripada mana, kita rasa macam nak mati, Allah beri kita hidup sampai sekarang. Berapa kali sakit gigi, rasa tak boleh tidur, tidur juga kita. Berapa kali kita rasa macam tak boleh nak bangun, penat, letih, sakit, tekanan orang, kata-kata orang, atau kehilangan orang kita sayang, rasa macam tak boleh nak bangun. Lutut pun jadi lemah. Bila kehilangan orang kita sayang, lutut pun lemah. Duduk, tak boleh nak bangun. Nak bangkit pun tak boleh. Rasa macam dah tak nak cakap. Dah rasa macam tak nak jalan. Rasa macam tak nak buat apa-apa. Rasa macam tak nak buat apa-apa. Tapi Allah beri dalam penat, rasa tak boleh tidur. Rasa tak boleh makan. Akhirnya tidur juga. Akhirnya lapar, kita makan juga. Lepas bangun tidur, lepas makan, lepas berdoa, lepas menangis, kita dah teruskan kehidupan. Kita akan selalu rasa begitu. Dan ya, Sidik, saya pun rasa begitu. Banyak kali dalam hidup berdakwah, belajar-belajar berdakwah, belajar-belajar buat kerja agama daripada dulu, selalu rasa sedih. Dalam hidup pun ujian datang, rasa macam tak mampu, rasa tak boleh nak buat apa-apa. Rasa macam ada waktu kita rasa tak boleh nak buat apa-apa. Rasa nak stop, rasa macam tak nak bergerak, rasa tak nak buat dah. Terasa tak nak. Semua datang, rasa macam kecewa, penat, letih. Pertama kalau kita buat benda-benda baik, dia datang ujian, kadang penat, letih, selalu datang. Saya sampai sekarang pun ada lalu datang begitu. Tapi apa kita buat? Kita nangis pada Allah. Ya Allah, saya sedih. Saya
menangis pada engkau. Cakap macam tu pun dah rasa sihat, rasa kuat. Kan? Ya Allah, saya sedih, penat, saya mengadu pada engkau. Bila kita cakap begitu pada Allah, kita rehat. Lepas nangis, doa, tahajud, rehat sikit. Nanti subuh bangun pula sembahyang awal waktu. Tidur sekejap, rehat sekejap. Bangun dan teruskan perjuangan. Dia akan kita selalu cakap hasbi Allah. Ni Nabi selalu sebut doa ni. Hasbi Allah. Nabi selalu baca doa ni. Dalam Quran, At-Taubah 128-129, ujung ayat 129 tu, Nabi selalu doa ni. Allah beritahu apa Nabi doa dalam firman tu. Nabi bila diuji, Nabi kata hasbi Allah. Cukup Allah untuk aku. La ilaha illahu. Tiada yang berkuasa, tiada Tuhan melainkan Allah. Alaihi tawakkaltu. Kepada dia aku bergantung, berserah. Wa huwa rabbul arsyil azim. Dia memiliki arasy yang maha besar. Jadi kenapa perlu kita sedih, penat, letih bila orang lain cakap atau keji atau orang hina cakap tak baik? Tak perlu. Kita hidup untuk Allah sayang kita. La ilaha illallah. Jangan terkesan dengan apa-apa pun selain pada Allah. Kita hanya terkesan dengan Allah SWT. Yang kita takut bukan kejian orang, makian orang, penghinaan orang, penindasan orang. Yang paling kita takut kalau Allah marah kita. Itu saja kita takut. Yang kita raih, yang kita ingin bukan pujian orang, penghormatan orang. Dia yang jaga kita, bagi rezeki pada kita daripada dulu sampai sekarang, Allah. Bagi makan, minum, pelihara kita, Allah. Jadi kalau buat baik, kita kejar janji Allah SWT. Allah janji, dia mesti tolong kita. Dia mesti tolong kita. In tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Siapa bantu agama Allah, Allah akan bantu dia. Siapa tolong agama Allah, Allah mesti tolong dia. Siapa bantu agama Allah, tolong agama Allah, Allah mesti tolong dia. Untuk tu kita belajar. Kita tak sama macam Nabi. Kita bukan Nabi dan tak akan jadi macam Nabi. Tapi kita ingin berakhlak macam Nabi. Cita-cita kita nak macam Nabi. Walaupun takkan sama. Tapi kita ingin jadi macam Nabi SAW. Ingin berakhlak dengan akhlak Nabi SAW. Sehingga kita ingin sebelum kita mati, kita dapat beri sesuatu untuk Islam ni. Kata Hamka, bila mereka lahir, semua orang menangis, semua orang senyum ketawa, mereka menangis. Satu hari kita tinggalkan dunia, semua orang senyum ketawa, masa tu kita senyum gembira, orang lain menangis. Maksudnya, kita telah beri yang paling baik dalam hidup. Kalau kita sebagai suami, kita telah menjadi suami yang baik. Kalau kita menjadi ayah, kita telah menjadi ayah yang baik. Kalau kita pergi, anak-anak kita rasa sedih. Kalau kita jadi suami, isteri kita menangis bila kehilangan kita, terasa berat. Sebab dia dah payah nak cari suami macam kita. Dia nak cari isteri macam kita. Nak cari anak macam kita. Nak cari seseorang sahabat, kawan macam kita. Untuk itu, kita hidup untuk Allah sayang. Untuk hidup untuk Allah SWT sayang kita. Bila Allah sayang, kita dapat segala-galanya. Bila Allah marah kita, kita hilang segala-galanya. Jadi, jangan rasa lemah. Minta ke Allah. Minta kat siapa? Minta pada Allah SWT. Minta tolong ke Allah. Ya Allah, tolong saya. Ya Allah, bantu saya. Ini cakap. Allah tunggu kita minta. Tapi kita jarang minta. Allah tunggu. Bila nak minta ni hamba aku ni? Bila nak minta? Tolong kat aku. Dan Allah nak dengar kita minta kat dia. Kan bila kita sembahyang, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira. Allah maha besar kabira. Besarnya Allah kabira. Kabira. Infinity. Tak ada perkataan. Tak ada ungkapan. Walhamdulillahi kathira. Segala puji bagi Allah. Kathira. Kathira. Walhamdulillahi kathira. Segala puji bagi Allah kathira. Puji Allah sampai tak ada ungkapan. Tak ada perkataan. Tak ada ungkapan. Tak ada perkataan. Walhamdulillahi kathira. Wa subhanallah hibu'ratan wa asila. Wa subhanallah hibu'ratan wa asila. Frank Firdaus, saya tak pandai sangat pasal agama. Jadi Frank Firdaus, kalau dapat Islam, anugerah Allah yang paling besar. Syukur pada Allah. Terima kasih pada Allah. Kalau dapat kenal Tuhan, dapat kenal Allah, terima kasih. Syukur pada Allah SWT. Rasa bahagia dapat kenal Tuhan ni, rasa bahagia. Rasa syukur. Untuk tu, dengan rasa syukur tu, belajar pelan-pelan. Allah sayang Frank Firdaus. Allah sayang. Belajar pelan-pelan. Jaga solat fardu awal waktu. Baca yang wajib-wajib. Pelan-pelan belajar yang lain-lain. Tapi asas dia yang pertama, jaga solat. Kalau kita jaga solat, nanti Allah SWT akan jaga kita dunia akhirat. Shima Maula. Doa saya keluarga Ustaz.
Alan teringin nak jumpa Ustaz. Masya Allah. Baca doa tu Hasbi Allah, Nani Wilson. Selalu ingat Ustaz cakap Allah sayang kita. Allah bagi ujian sebab dia sayang kita. Betul, sebab dia sayang kita. Azri Syafiqah, Taubah 129. Betul ayat tu. Betul ayat tadi. Apa dia? Nabi selalu baca. Hujung ayat tu, Hasbi Allah, la ilaha illahu, alaihi tawakkaltu, wa huwa rabbul arsyil azim. 7 kali pagi, 7 kali petang. Baca. Kalau petang tu lupa baca, sebelum tidur baca. Hasbi Allah. Dalam hati, cukup Allah untuk aku. Walau orang keji aku, walau orang kata aku, walau orang hina aku, walau orang umpat aku, walau apa pun terjadi dalam hidup aku, walau aku sedih, gembira, sakit, sihat, positif, negatif, walau apa sahaja yang datang dalam hidup aku, Hasbi Allah, cukup Allah untuk aku. Semua orang tinggalkan kita tak apa. Sedih, berat. Tapi jangan Allah tinggalkan kita. Semua orang benci, marah kita, kita sedih, penat, takut juga. Saya pun takut. Tapi kalau Allah marah kita, itu yang paling berat sekali dalam hidup ini. Jadi tak perlu rasa takut, sedih, apa saja orang cakap. Dunia akhirat ni Allah yang punya. Ada dalam satu kisah-kisah lah. Satu orang ni raja, dia zalim, jahat. Sepanjang hidup dia buat jahat. Satu hari dia kena orang geram dia kat kampung tu, kisah Menara Zakaria tulis, dia kena bakar, masuk dalam periuk. Dia cerita-cerita. Dia pun ucap la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Orang dah tak nak maafkan dia sebab dia jahat. Walaupun dia bertaubat, orang tak nak maafkan dia. Dia pun tak berhenti sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dia kata, ya Allah, tak ada Tuhan melainkan kau. Tiada Tuhan melainkan kau. Tiada yang berkuasa melainkan kau. Kau lah Tuhan aku, ya Allah. Aku hidup cuma untuk engkau, ya Allah. Bukan untuk pujian orang, untuk kejian orang, penghormatan orang. Aku hidup cuma untuk engkau, la ilaha illallah. Takdir Allah SWT, masa dia nak kena bakar lama yang mendidih, mangkuk tu terbang, buf, terbang. Dan dia selamat sampai satu tempat, dan orang semua mendengar kisah dia dan rasa takjub pertolongan Allah kepada beliau. Walau satu orang, satu dunia pulaukan dia, satu dunia hina dia, satu dunia keji dia, satu dunia cakap tak baik kat dia, satu dunia tindas dia, tapi kalau Allah muliakan dia, dia tetap mulia. Jadi siapa kita nak hina mana-mana orang, siapa kita nak keji mana-mana manusia, siapa kita nak rendahkan mana-mana orang, tu jangan pandang rendah. Walau sekecil-kecil kebaikan. Walau satu orang pelacur, dia bagi minum anjing, dia pelacur, dia bagi minum anjing, anjing tu pun dapat minum. Sebab anjing tu dapat minum tadi, anjing tu dapat minum, wanita tadi telah diampunkan dan masuk dalam syurga. Cuma kerana wanita tadi bagi minum pada anjing, dan disebabkan tu Allah sayang pada dia, maafkan dia. Bukan pasal anjing tadi, atau pasal bukan pasal anjing atau pelacur tadi, tapi betapa rendah dirinya beliau, betapa rendah dirinya beliau. Dia tidak mana rendah walaupun pada seekor anjing. Dan walau sekecil-kecil amal diberi dengan rasa penghormatan, kemuliaan, Allah beri kebaikan. Macam tu kita beri sedekah, tolong orang. Bukan walaupun kita beri pada orang jahat, walaupun pada orang miskin. Jangan kata sebab duit saya ramai orang dibantu. Alhamdulillah sebab duit saya, alhamdulillah dah ramai orang dapat diselamatkan. Jangan kata sebab saya. Tak. Semua daripada Allah. Duit kita, rumah kita, harta kita, pertolongan kita, semua daripada Allah. Dia punya semua sekali. Tak ada apa yang kita punya. Semua Allah yang punya. Mata, mulut, telinga, kaki kita, semua Allah yang punya. Kita dapat bantu orang dengan harapan, ya Allah, mudah-mudahan sebab saya bantu ini sedikit, kau maafkan saya. Saya cuma nakkan kemaafan daripada engkau. Alif, Ustaz sebut nama saya sekali, nak jumpa Ustaz. Alif Naziru, Suryani Fadilah. Saya tak kuat Ustaz, anak kembar usia 7 bulan. Saya down, anggap Allah maha mengetahui, atur Allah terbaik. Jadi Suryani Fadilah, apa yang Suryani Fadilah lalui sangat berat. Orang hilang anak ni berat. Orang hilang mak ayah sedih, hilang anak dia 10 kali lagi sedih. Sebab anak yang dia, mak pada anak punya sayang tu lebih lagi. Jadi hilang anak ni bukan bukan perkara yang kecil, tapi yakin. Walau kita tak faham, dan kita tak akan boleh faham. Tapi ada satu hari kita semua akan tinggalkan dunia ini. Dan di sana ada hari yang kita akan jumpa orang yang kita sayang. Keluarga yang kita sayang, mak ayah yang kita sayang, anak yang kita sayang, isteri yang kita sayang, suami yang kita sayang, sahabat-sahabat seperjuangan yang kita sayang, yang kita rasa kita dah terpisah. Tidak, dia orang pergi dulu sebelum kita. Kita pun sebenarnya sedang pergi ke tempat yang sama. Dia sampai dulu daripada kita.
Tu kita dia nak sampai dulu. Kalau kita dah berlumba, dia nak sampai dulu. Dia dah lalu dah kubur, kita belum lalu kehidupan kubur. Jadi yang perlu kita risaukan ialah diri kita dan mereka dah sampai kat sana. Ada satu orang kakak, anak dia ramai OKU. Saya tanya macam mana kakak sabar? Dia kata saya tak sabar ustaz. Saya tak pernah sabar. Saya syukur. Sebab anak-anak saya yang 3 orang OKU ni, saya yakin dia semua akan masuk syurga. Yang saya risau yang sehat ni dan saya risau diri saya sendiri. Saya tahu sebab mereka ni dah syurga untuk saya. Kalau saya dapat masuk syurga, saya tahu cuma sebab anak saya ni. Jadi, jangan memandang rendah walau mana-mana kebaikan. Walau apa-apa pun. Ada sekali yakin pada Allah. Mana Umar Palampuri, ada satu alim, dia pergi berdakwah. Di dakwah sana, di dakwah kawasan tempat orang jahat-jahat. Tiba-tiba ada satu orang datang masjid. Dia datang-datang, tapi orang ni dia kerja apa? Jual lah. Dia ni orang jahat. Dia ni orang jahat, dia dengar ceramah. Dia ketua kongsi gelap juga jahat. Jahat punya orang. Dia pergi masjid. Jadi dia pun dengar, semua terkejut tengok dia dengar ceramah. Esok Maulana ajak, esok siapa nak berjuang di jalan Allah, ikut saya. Ramai orang nak pergi lama-lama, semua dah ada. Dia cuma nak ikut 1 hari pergi berdakwah. Dia pun nak ikut 1 hari. Esok semua orang dah ada, yang orang jahat dia tak ada. Jadi dia pun tanya, cek mana nama orang ni? Tanya dekat imam kampung. Imam kata, tak payah bawa dia ustaz, dia ni orang jahat. Pergi ambil dia kat rumah. Bahaya kalau kita pergi rumah dia, nanti orang semua akan cakap, dia ni jahat punya orang, jangan pergi rumah dia. Sebab dia ni jual perempuan, jual dadah, jangan pergi rumah dia. Dia pun pergi juga rumah orang tadi. Kata, buat apa ajak orang jahat macam tu? Dia ikut dengan ceramah ni, bukan faham pun. Kalau kita lah, ini semua dengan ceramah, tak faham pun. Masuk kanan, keluar kiri. Sikit pun tak ada faedah. Ada orang cakap macam tu kan. Dan ceramah yang sama je ceramah ustaz. Sama tak berubah pun. Tak berubah-ubah pun ustaz. Sama je dia dengan ceramah ni. Tak baik pun. Dengan ceramah saja. Bukan main dengan ceramah tak berhenti. Perangai sama juga. Ada orang cakap macam tu. Tak payah dengan ceramah ni ustaz sama je. Mana boleh sama? Adakah sama dalam Quran Allah beritahu orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Adakah sama? Maksud ilmu ni ada 2. Satu ilmu cuma kat telinga, kat fikiran. Walaupun banyak ilmu, tapi kat fikiran, kat telinga. Satu lagi ilmu yang turun kat hati. Ini ilmu ada pada Nabi Muhammad SAW. Makin belajar ilmu, makin takut daripada Allah. Makin sayang ke Allah. Makin rindu ke Allah. Makin rajin sebut nama Allah. Makin rajin baca Quran. Makin dekat dengan Allah, makin rajin jaga sembahyang fardu. Makin dekat dengan Allah, makin sayang daripada isteri. Makin sayang pada mak ayah. Walaupun bukan Islam. Sayang pada masyarakat dia. Sayang pada orang Islam. Sayang pada orang bukan Islam. Dia makin sayang kat manusia. Walaupun pada haiwan dia rasa sayang. Dia rasa kesihan. Dia mungkin tak suka binatang. Tapi dia rasa kesihan, sayang. Dia tak ada benci. Tengok benci. Tengok binatang, geli. Benci kan. Geli satu hal, benci. Benci. Tengok dengan kebencian. Tak suka tengok. Tengok orang tolong orang pun sakit hati. Sebab walaupun dia berilmu. Sebab hati tu, ilmu tu 2. Satu kat lidah, satu yang turunlah hati. Jadi apa jadi? Saya ringkaskan cerita tadi. Dia pun pergi rumah orang tadi. Sampai rumah, rupanya kawasan kelab-kelab. Kalau kita lorong tak baik lah. Makcik, saya nak bawa anak makcik ni pergi berdakwah. Pergi program agama. Tak payahlah ni ustaz. Dia ni sepanjang malam tadi dia minum arak. Tempat kelab kan, minum arak. Dia main gendang, menari-nari, pasang lagu. Perempuan maaf, yang pelacur-pelacur ni semua tak kerja. Layan dia seorang, menari tak senonoh tepi tu. Tak payahlah bawa orang macam dia ni. Dia pun kata, ni Maulana Umar Palampuri, satu alim dah meninggal. Dia cerita kat Singapura. Lepas tu, tahu tak apa jadi? Dia pun, kawan dia dah pening dah. Kata, apa makcik tak apa. Kami cuma nak diikut kami 1 hari je. Apa boleh jadi 1 hari dengan ceramah? Khusus 1 hari ni apa boleh dapat? Tak boleh berubah pun jahat. Kata Maulana Umar Palampuri, kadang-kadang 1 hari itu akan mengubah seluruh hidup kita. Kadang-kadang takdir Allah dengan dengar ceramah 2 jam, Allah boleh buat seseorang tu telah ubah seluruh hidup dia. Allah yang ubah dia, bukan ceramah tu. Allah boleh buat dalam masa perkataan, beberapa patah perkataan, boleh buat manusia yang tak kenal Tuhan, boleh kenal Tuhan. Kadang-kadang cuma dengan sikit-sikit apa-apa kita orang pergi jalan, tengok orang buat baik pun orang boleh rasa dapat kenal Islam. Jadi, kita jangan pandang rendah. Walau beberapa minit orang bagi untuk Islam ini. Walau dia bagi 1 sen. Walau dia bagi RM1. Walau dia bagi RM10. Walau dia bagi masa 1 minit. Walau dia bagi masa 10 minit. Walau dia sembahyang belum sempurna bacaan dia. Walau dia tak tahu sembahyang lagi. Dia cuba nak sembahyang.
Walau dia tak tahu baca Quran, tapi dia nak baca Quran. Jangan rendahkan mana-mana amal baik atau apa segala usaha manusia untuk dekat pada Allah, kita jangan rendahkan. Jangan rendah-rendah, jangan hina-hina. Kecuali benda tu yang bersalahan. Kecuali benda tu yang bersalahan dengan agama, dengan sunnah Nabi SAW. Lepas tu apa jadi? Dia pun pergi. Dia pun dia keluar mabuk. Dia kata, imam ni imam besar ke? Dia kata, saya imam besar. Kan? Ada masa kita kena rendah diri kita. Ada masa kita kena tunjukkan diri kita. Ada masa kena rendahkan diri. Waktu contoh kita nak berdakwah, nak berkhidmat, untuk berjuang untuk agama. Jangan rendahkan diri. Sahabat angkat tangan tinggi-tinggi. Saya Rasulullah angkat tangan. Siap jinjit kaki. Budak-budak kecil lompat. Nabi kata yang besar-besar je. Yang kecil-kecil duduk. Yang kecil-kecil kata, ya Rasulullah, saya besar. Bangun. Nabi pilih dia. Kawan dia kata, ya Rasulullah, kenapa dia boleh pergi? Dia sebab besar sikit pada kamu. Dia ni minta tak? Ya Rasulullah, saya kalau dengan dia berlawan, saya lagi kuat. Dia lawan orang tadi. Ada masa kita kena tunjuk kuat. Ada masa kita kena tunjuk kita punya kebolehan. Ada masa kita kena kedepankan diri kita. Ada masa kena rendah diri. Jangan sombong pada manusia. Masa berdakwah ke depan. Untuk berjihad ke depan. Masa untuk khidmat masyarakat ke depan. Masa untuk memberi ke depan. Ada masa kena rendahkan diri. Ada masa kena rendahkan diri. Orang tengah belagak semua sekali. Tunjuk itu ini. Orang rendahkan kita, tak apa. Kita pergi orang layan lebih kurang, cakap kasar kat kita, tak apa. Kita tak apa orang nak panggil kita lebih kurang, biasa. Biasa, saya biasa kalau pergi kedai kereta, kena halau. Beli kedai kereta, kena halau. Saya dah biasa dah. Sebab pakai jubah, ke selipar, tak pakai kasut pun tak ada. Kena halau. Pergi kedai kereta, kena halau. Dia kata, kalau setakat nak tengok-tengok, tak payah pergi singgah sini. Pergi jauh-jauh. Dia katakan. Pergi kedai lain, ni bukan kedai untuk tengok-tengok. Tak payah main gambar, tak boleh. Pergi kedai pun kena halau. Pergi kedai kereta kena halau. Jangan kecil hati. Tak apa. Dia pun bukan kereta dia juga kan. Tak apa kena marah. Saya dah banyak kali kena halau kedai kereta. Saya pernah juga ceramah satu tempat. Saya ceramah. Dia ceramah. Tiba-tiba dia pun datang. Dia marah. Dia tutup lampu. Suruh keluar. Saya tengah ceramah. Dia pun cakap kat saya. Dia panggil saya. Awak ceramah dah bagus. Jarang jumpa ceramah bagus macam awak. Tapi awak tiru budak tu ceramah ya. Awak tiru mu'alaf tu ceramah. Siapa tu? Awak tiru Abid Liu ke? Dia tanya kat saya, awak tiru Abid Liu ke? Ada satu tempat saya pergi berdakwah. Awak tiru Abid Liu ke? Saya lah Abid Liu tu kot. Saya cakap kat dia. Ish, takkanlah awak Abid Liu tu. Dah. Awak malam tidur kat luar masjid. Kunci masjid, tidur kat luar. Baru ni dia datang ceramah kat kawasan kami ni. Penuh orang sampai keluar kat masjid besar tu. Saya ikut Abid Liu. Awak saudara dia ke? Taklah, saya lah. Kata, bukan, awak jangan tipu saya lah. Awak tak baik. Ilmu ni bukan dekat hafal-hafal ceramah orang. Ilmu ni daripada sini. Belajar sungguh-sungguh, dia cakap kat saya. Nak berdakwah ni kena ada ilmu. Jadi masa macam tu, dia cakap kat saya pun diam je lah. Dia kata saya tiru Abid Liu, saya pun senyap je. Sedih juga nak kena halau tidur kat luar. Ada masa tak apa, nak cakap kita begitu, tak apa. Marah kita, senyap. Tengah saya tidur malam 2 pagi, dia datang kat saya. Dia kata, Ustaz, saya tengok Facebook Ustaz. Memang Ustaz ya. Tadi saya cakap, minta maaf ya Ustaz. Tidur dalam masjid, dia bagi tidur dalam masjid. Minta maaf Ustaz, kena tidur kat luar masjid. Jemaah Ustaz ni pergi masuk dalam masjid Ustaz. Saya cakap kan, dia tak perlu tunggu jadi Abid Liu baru tidur dalam masjid kan. Siapa pun dalam dunia ni, dia bukan siapa pun tak perlu nak halau daripada, tak perlu kena halau daripada masjid. Walau dia baju buruk, walau orang baju kotor, jangan halau pada masjid. Jangan halau pada masjid. Kapet masjid boleh ganti. Tapi manusia yang kita halau pada kapet tadi tu tak boleh ganti dah. Jangan marah orang sebab kapet. Jangan hina orang sebab dunia. Sayang dunia ni, bersih, jaga kebersihan. Tapi jangan hina orang miskin, jangan hina orang nampak kotor, pandangan kita nampak dia selekeh. Jangan hina dia. Doa dia. Jangan hina dia, jangan hina dia. Jadi tuan-tuan dan perempuan sekalian, biasa. Ada masa kita rendah diri. Tak perlu kita nak tunjuk. Orang cakap apa, tak apa. Biasa. Orang hina kita, tak apa. Biasa. Saya kalau kena halau ni dalam hidup saya dah biasa dah. Daripada dulu lagi. Kena halau. Ceramah kan. Sebab nampak macam muda sikit. Dalam ni nampak tua sikit. Bila ceramah. Ada sekali saya sampai tempat. Sampai dia kata. Saya kata, cikgu, ustaz, saya kata ni. Tuan, ni saya ni. Tepi. Saya tengah tunggu penceramah ni. Saya lah menceramah. Tepi, dia tengah pening masa tu. Saya dah lambat ni. Saya kata tadi dalam phone call, baik je call saya. Tiba-tiba sampai kena halau. Saya mau pergi kat meja makan. Lama sikit dia call balik. Ustaz kat mana Ustaz? Ya Allah Ustaz. Ngakak tu kata, Ustaz kat mana? Ustaz sihat?
Datuk dah tunggu ustaz ni kat mana? Tadi saya pergi depan. Puan dah halau saya. Ya ke ustaz? Dia pun minta maaf. Jadi manusia ni beza-beza. Melayan manusia beza-beza. Jadi tak apa. Sebab begitu ada masa kita rendah diri. Ada masa tak jangan kecil hati. Biasa tu kan. Tapi ada sekali saya pergi, saya pun sambung cerita abang tadi. Apa jadi dia pun nak pergi ikut Maulana Umar Palampuri. Bila dia nak ikut, dia kata saya ni orang jahat, saya tak boleh ikut. Dia kata saya mabuk. Tak. Maulana pun goyang dia kuat bagi hilang mabuk. Dia kata saya boleh ikut tuan lah, tapi saya minta tolong. Saya nak bawa 3 botol arak. Saya pergi kursus agama nak berdakwah, tapi saya nak bawa 3 botol arak. Macam kakak abang macam mana? Saya nak bawa 3 botol arak. Boleh bawa 3 botol arak? Dia kata saya nak bawa 3 botol arak. Kalau kita macam mana? Dia pun kata tak boleh, arak haram. Kalau tak boleh saya tak pergi. Maulana Umar pun kata lantak kau lah. Kau nak apa? Saudara nak ambil arak, nak letak mana saya tak tahu. Sorok dalam toilet ke saya tak tahu. Orang tu memang ketagih arak, dia tak boleh tinggal arak. Dia pergi program kat masjid berdakwah, tapi dia bawa 3 botol arak. Dia sorok kat bilik air. Fikir kalau bagi pergi, benda tu haram. Kalau tak bagi, dia ni orang jahat. Dikatakan dia pernah pukul orang, pernah bunuh orang, pernah masuk penjara. Buat bukan macam calang punya orang. Kelab tu semua dia punya. Nak bawa ke tak bawa? Cerita zaman sekarang. Nak bawa ke tak bawa? Bawa juga. Bila bawa-bawa, penuh dengan makan cara Nabi SAW, berdakwah cara Nabi, hidupkan Islam, berdakwah. Tiba-tiba dia terlupa 3 botol arak dalam bilik air. Apa-apa yang kita buat bila bersamaan dengan apa Nabi Muhammad SAW buat, dia ada nur. Allah beri hati kita ni cahaya. Dapat petunjuk daripada Allah. Bila kita ikut apa Nabi buat, rahmat Allah turunlah hidup kita. Siapa hidupkan sunnah, Allah sayang dia. Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum zunubakum wallahu ghafurur rahim. Kul in kuntum tuhibbunallah. Katakan wahai Muhammad, beritahu pada umat kamu, in kuntum tuhibbunallah, kalau kamu semua benar-benar cintakan Allah, fattabi'uni, ikuti aku, yuhibbukumullah, Allah sayang pada kamu, wa yaghfir lakum zunubakum wallahu ghafurur rahim. Siapa yang ikut sunnah Nabi, Allah sayang dia. Kul hazihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Kul hazihi sabili, ini jalanku dan orang-orang yang mengikuti aku. Apa jalan Nabi dan umat Nabi? Ad'u ila Allah, ajak manusia kepada Allah, ala basiratin, dengan petunjuk, ana wa man ittaba'ani, aku dan orang yang mengikutiku. Aku dan orang yang mengikutiku. Ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Lepas tu apa jadi? Dah kita diikut. Dia sampai kat masjid, dia ikut berdakwah tu, arak ada dalam bilik air. Ramai orang datang masjid tu. Bukan sebab nak jumpa alim ulama', sebab dengar ada kongsi gelap ikut. Macam kita kan dulu kan. Apa Abang Long Fadil tu kan. Ceramah. Penuh orang datang dulu-dulu. Ramai masa tu kan. Masa tu kan muka ada tatu separuh. Muka separuh tatu. Ramai datang di masjid. Sama juga orang nak tengok betul korang ni dah bertaubat. Datang ramai. Dia orang jahat pula. Bukan Abang Long Fadil. Cerita orang lain. Cerita orang lain. Abang Long Fadil orang baik hebat kan. Ni cerita orang lain. Dia pun datang masjid, orang memang datang. Dia terlupa arak dia. Jadi Maulana kata, malam-malam nanti sembahyang tahajud. Dia pun tak tanya macam mana sembahyang tahajud. Sekali tengah malam, dia bangun, kemudian dia nangis. Dia tak tahu sembahyang tahajud. Dia tengok, dia pun bangun, dia nangis. Dia terlupa arak. Arak semua dia tak minum dah. Bila sibuk dengan ketaatan, benda maksiat ni jadi tawar. Bila kita dekat dengan Allah, nak buat dosa ni jadi tawar. Buat maksiat ni jadi tawar. Buat maksiat jadi tawar. Dunia ni jadi tawar. Duit harta jadi tawar. Apa sahaja benda dunia ni, kemasyhuran, nama ni jadi tawar. Dah tak penting dah. Ada tak apa, tak ada pun tak apa. Kalau ada guna untuk manusia dekat dengan Allah, tak ada pun dia redha. Tak buat dia jadi sedih, duka cita, kecewa, tak. Ada nikmat tu, dia guna untuk agama. Tak ada, dia redha. Tak ada rasa sedih, kecewa, cemburu pada orang lain, tak ada. Apa sahaja dalam hidup dia, dia syukur. Maka apa jadi lelaki tadi, tengah malam dia bangun, dia nangis. Apa jadi lelaki tu, dia nangis. Dia tak tahu cakap apa-apa. Apa dia kata? Ya Allah, dalam dunia ni tak ada orang lebih jahat daripada saya. Tahu apa dia kata? Ya Allah, dalam dunia ni tak ada orang lebih jahat daripada saya. Allahu Akbar. Apa dia kata? Ya Allah, dalam dunia ni tak ada orang lebih jahat daripada saya. Ya Allah, tak ada orang yang lebih jahat daripada saya. Kalau orang lain mati ada puasa, dia boleh tolong dia. Kalau orang lain mati ada sembahyang, dia boleh tolong dia. Kalau orang lain mati ada kebaikan, boleh tolong dia. Ya Allah, kalau saya mati tak ada apa boleh tolong saya. Ya Allah, kalau saya mati, tak ada apa boleh tolong saya. Cuma Engkau je yang boleh tolong saya.
Dia kata apa? Ya Allah, kalau saya mati, cuma Engkau yang boleh tolong saya. Ya Allah, tolonglah saya. Ya Allah, cuma Engkau yang boleh tolong saya. Ya Allah, orang ni baik-baik, haji-haji ni kalau mati dia puasa dia. Ustaz-ustaz ni kalau mati banyak ilmu dia. Dia telah berdakwah sampai ke ilmu kat masjid siang malam. Orang-orang ni semua mati, ya Allah. Dia orang keluarga orang baik-baik. Pada kecil baca Quran. Semayang, puasa, tak pernah tinggal. Maksiat tak buat. Ya Allah, saya kalau mati, kata orang tadi, saya tak ada apa saya nak buat jumpa Engkau. Kalau saya mati sekarang, saya cuma harap Engkau je tolong saya. Ya Allah, tolonglah saya, ya Allah. Ya Allah, tolonglah saya, ya Allah. Ya Allah, tolonglah saya. Maka apa jadi dekat dia? Tiba-tiba dia pun nangis. Dia kata, ya Allah, saya dengar ada Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi yang pergi selamatkan iman dalam Quran. Ya Allah, Kau setelah selamatkan mereka, ya Allah, Kau terima mereka. Saya dengar ada seekor anjing ikut Ashabul Kahfi tu. Ya Allah, kalau boleh, saya nak duduk dengan orang baik-baik ni. Walaupun saya cuma jadi anjing pada mereka pun tak apa. Apa dia kata, ya Allah, saya jadi anjing pun tak apalah, ya Allah. Maaf saya sebut macam ni, saya tak suruh tuan-puan berdoa macam ni. Saya cerita orang tadi, dia sedih sangat hati. Dia pun tak tahu doa, semayang pun tak pandai sangat lagi. Apa dia kata, ya Allah, saya dengar Ashabul Kahfi ni, ada anjing ikut dia. Saya nak dekat orang baik-baik, saya dapat jadi anjing pada mereka pun tak apalah. Dia punya orang jahat biasa cakap anjing semua ni. Dia kata, ya Allah, saya dapat jadi anjing Ashabul Kahfi ni pun tak apalah. Saya cuma nak dekat dengan orang yang baik-baik. Ya Allah, tolonglah dekatkan saya dengan orang baik-baik. Dalam jemaah yang baik-baik, dekatkan saya dengan mereka orang baik-baik ni. Maka apa jadi? Dia cuma minta jadi anjing je. Mona Umar Palampuri datang daripada belakang. Dengar tengah dia berdoa menangis. Mona Umar kata, ya Allah, berjuta-juta rahmat yang kau beri kepada dia, berilah sedikit kepada saya. Ya Allah, berjuta-juta rahmat yang kau beri pada dia, berilah sedikit kepada saya. Maka apa jadi lepas tu? Laki tadi esok jadi pagi, Maulana kata, jom ikut kami lama sikit. Dia kata, tak boleh, dia cuma ikut sehari. Maulana kata, saya pun tak nak ajak dia. Kalau saya ajak, dia dah bunuh ramai orang. Nanti saya orang ke-99, saya jadi orang ke-100 pula kena bunuh. Saya tak mau ajak dia. Maka apa jadi cerita tadi? Tak lama dah berlalu, dia tak lama jumpa kakak dia. Dia kata dia kakak dia, so tolong didik. Dan tolong didik kakak saya, dia pun jahat juga. Tak lama dia bawa kakak dia lepas tahun. Dia peluk ulama tadi, Maulana Umar Palampuri. Dia peluk dan dia telah menangis. Dan Maulana tengok muka dia, dia kata, macam kenal kamu ni, siapa ya? Saya dulu gini. Maulana kata, kamu buka kelab malam lagi, jual arak lagi? Tak Maulana. Sekarang saya cuma jual gula-gula. Buka kedai runcit kecil-kecil. Cukup ke boleh survive ke hidup. Kadang-kadang duit yang sedikit ini bila halal, berkat, lebih bahagia daripada duit kita yang berjuta-juta. Duit yang sedikit, walaupun sedikit, telah kita usaha dengan titik peluh, rajin berusaha, cari rezeki yang halal. Walaupun kadang-kadang, walaupun dia sedikit, dia lebih berkat, bahagia, tenang daripada duit yang juta-juta, tapi duit yang haram. Walau duit juta-juta banyak, tapi duit yang haram. Sekarang kita tengok apa jadi. Orang ada duit pun tak boleh buat apa dah. Kita cantik pun kat parking berabuk. Rumah besar pun tak boleh keluar rumah. Duit banyak pun tak boleh berjalan. Kapal terbang pun stop. Dulu mana-mana orang boleh pergi sana sini. Kesimpati pada semua kan. Pekerja-pekerja, mana-mana pekerja. Banyak semua stop. Pelancongan pun dah tak ada. Orang yang pergi mana-mana pun tak boleh buat apa dah. Ada duit pun dia tak boleh beli apa sangat dah. Nak keluar rumah pun dah susah. Kedai makan pun tak boleh pergi. Pasar raya biasa setiap minggu pergi mana-mana pun dah tak boleh pergi. Cuti-cuti semua dah batal. Sekolah mana pun sama je lah sekarang. Kalau ada pun kelas online macam anak-anak saya, ada kelas online je. Jadi semua dah tak ada. Kereta, rumah, duit, seluruh dunia melalui perkara yang sama. Selalu kita tengok orang lalu, negara orang lalu, sana lalu. Sekarang kita yang lalu. Kita pun tak tahu berapa lama lagi masa ni akan berlalu. Saya berdoa Allah beri keberkatan dan kebaikan. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dengan cepat. Keajaiban datang lebih cepat. Sebab yang kat Malaysia ni yang menimpa, seluruh dunia kena. Tapi kat Malaysia ni kena awalnya orang baik-baik. Mudah-mudahan sebab doa dan tangisan mereka, cepat rahmat Allah turun. Dalam bahasa lain, setelah melalui kemarau yang panjang ini, walaupun 2 minggu terasa begitu panjang, berapa minggu ni, dah masuk berapa minggu, tak silap dah sebulan dah, tak lama nak sebulan dah. Jadi berlalu kemarau yang panjang ini, mudah-mudahan bukan kemarau, ujian COVID-19 yang panjang ini, mudah-mudahan Allah beri hujan rahmat, pelangi yang indah, kebaikan rahmat yang mencurah-curah. Mudah-mudahan sebab menimpa banyak orang baik-baik, yang banyak menangis, yang banyak takut pada Allah, yang banyak berdoa, yang banyak mendoakan manusia yang lain. Jadi percaya dalam hidup. Hidup kita ini untuk Allah sayang kita. Untuk Allah sayang. Selalu percaya pada kasih sayang dia. Dekatkan diri kita pada Allah Subhanahu Wa Taala.
Selalu baca doa 7 kali pagi dan petang. Hati-hati kita tenang dan Allah cukupkan segala yang kurang. Allah tampung segala kesedihan. Allah beri kebahagiaan setelah melalui musibah. Dan Allah akan beri segala ujian yang ni, Allah beri rahmat yang banyak. Kita semua manusia lemah. Seluruh hidup dia bagi kita makan, minum, oksigen tanpa tapis. Allah beri kita berjalan mana saja. Allah beri kita berjalan sesuka hati kita. Allah beri kita bercakap sesuka hati kita. Kita boleh salam peluk orang kita sayang. Kita boleh pergi sana sini. Kita boleh buat apa saja. Sekarang semua dah berbeza. Bertukar. Berapa minggu tapi terasa sempit. Dunia jadi sempit. Buka peti ais tak berhenti. Cek rezeki dalam peti ais kan. Terbuka, cabut pintu-pintu peti ais. Terbuka, tarik, tutup, buka, tutup. Saya pun jadi begitu. Tak tahu apa nak makan je. Tak tahu nak makan apa pun tidak juga. Makan, teringin, nak itu, nak ini. Macam mengidam lah sana sini kan. Siang tak makan-makan. Kalau keluar nak makan pun takut. Pergi tolong orang, makan minum pun tak sempat. Sama kalau segi hospital, langsung tak makan. Dia orang pun sama, tak makan-makan kat hospital tu. Nak buang air pun susah. Pergi sana sini kan. Jadi semua dah kurang. Oksigen pun dah kurang. Nak jalan pun saya tak selesa. Pakai mask tu saya tak selesa. Saya tak biasa. Ya Allah, macam mana selama doktor, nurse pakai MA, semua-semua yang kat hospital tu. Polis-polis ni, Allah. Itu percaya yang Allah sayang kita. Baca doa tu. Hasbi Allah, la ilaha illahu, alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Cukup Allah untuk aku. La ilaha illahu, tiada Tuhan melainkan Allah. Alaihi tawakkaltu, kepada Allah kita bergantung, berserah. Wa huwa rabbul arsyil azim. 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 Allah miliki arash yang maha besar. Jadi, doakan tuan-puan, mudah-mudahan Allah beri kita kekuatan, percaya dia sayang kita. Begitu ke anak kita. Mak, kenapa jadi COVID-19 ni? Bang, kenapa lama sangat ni? Sampai bila kita ni? Beritahu. Ini semua sebab dia sayang kita. Cakap pada kita dan anak-anak, hasbi Allah, cukup Allah untuk kita. Dulu, kini, selama-lamanya. Cukup Allah pemelihara kita. Dulu, kini, selama-lamanya. Cukup Allah pembantu penolong kita. Dulu, kini, selama-lamanya. Hasbi Allah. Apa jadi orang tadi yang saya cerita tu, dia telah berdakwah seluruh dunia dan orang tadi pun dah meninggal. Yang ceramah cerita tadi pun dah meninggal. Yang dengar yang jadi baik, yang bertaubat tu pun dah meninggal. Sebab dua-dua sikit telah meninggal dengan keadaan sangat baik. Itu terus percaya pada Allah SWT. Zila, Ustaz ramai DM saya. Ustaz minta bantuan. Mungkin sebab selalu tengok post pasal Ustaz. Ramai DM saya minta bantuan. Jadi Zila, siapa sahaja minta bantuan tu, kalau sekitar KL, kita Selangor, boleh WhatsApp nombor yang saya letak tu. Tapi tak, itulah, dah ramai juga beribu-ribu dah nama tu. Boleh WhatsApp 012-6644-306. Tu untuk yang bantuan tu, nombor untuk bantuan. Tapi dah ramai nombor kat situ. Mungkin kalau di WhatsApp sekarang tak dapat secepat yang disangka lah. Sebab dah 2000 nama dah. So, kita bagi semua. Bagi je siapa yang WhatsApp tu, hampir semua dapat lah. Hampir semua dapat. Keutamaan pada yang ibu-ibu tunggal, pada yang ada anak-anak begitu. Keutamaan. Tapi hampir semua dapat. Bekalan putus, ada macam-macam tempat. Jadi kalau segera boleh DM. Bantu-bantu saya pun boleh kan. Mana-mana membantu saya. Nama, IC, alamat. Tujuan untuk rekod supaya jangka panjang kan. Nama, IC, alamat, nombor telefon. Nanti dia orang uruskan. Masya Allah. Kadang dapat cepat. Masya Allah. Moga Allah terima. Baik tuan-puan, jumpa lagi. Terima kasih semua sekali. Semoga Allah terima kita semua sekali. Moga Allah terima. Moga Allah bantu, terima. InsyaAllah kita cuba bantu semua secepat mungkin. Mudah-mudahan Allah bantu. Terima kasih semua sekali. Doakan Ana, doakan saya cepat sembuh, baru lepas operate buang sel kanser. Moga Allah terima. Allah sayang. Itulah time-time COVID ni, kalau operation semua dia sukar kan, susah. Banyak hospital kalau boleh tangguh, dia tangguh dulu. Banyak sakit yang lain-lain selain ni sebab dia takut ada kait ni. Memang keutamaannya pada COVID-19 ni. Jadi sekarang waktu ujian. Ada ramai kawan-kawan saya meninggal pun. Semain jenazah pun tak ramai ramai. Walaupun bukan sebab COVID, semua dia dikurangkan. Semua dalam kuarantin. Tapi tak apa, khair. Allah Maha mengetahui, diberi kebaikan. Terima kasih semua. Faizal, sini Rizo, Rauda, Muhammad Salahuddin,
Atira, Nur Azila, Asmida, Masya Allah, Wan Muhammad. Doakan ya. Wan Zihal, Masya Allah, Allah sayang semua. Zalina, Masya Allah, Ana Walid, Yati Idrus. Jumpa lagi insya Allah. Aida Azmi. Saya nak hadiahkan energy coffee untuk Ustaz. Masya Allah. Boleh nanti kontak ada bantu-bantu saya tu. Masya Allah. Teresiana Paulus Aini Cumi. Masya Allah. Lina Suryati, Muhammad Nur Azmi, Aizuddin Shihan, Muhammad Yusri. Masya Allah. Doakan insya-Allah. Saya ada ni makanan tu. Berapa lori juga baru ni. Alhamdulillah dah habis trip pertama. Dah ni trip kedua pula. Dah ramai jugalah. Nama je banyak ribu. So dekat 2,000 dah lah. Nama-nama tu kita lah beri bantuan 2,000 orang. Makanan, beras semua sekali. Sikit-sikit duit raya sebahagiannya. Tengok keadaan keluarga. Dekat 2,000 orang lah. Dengan izin Allah SWT. Ramai lagi yang minta. Jadi kalau yang segera, yang terkecemasan, tuan-puan boleh tag saya lah yang kecemasan. Yang betul-betul cemas sekali. Betul-betul memang dah. Kalau tak makan ni macam tadi ada satu orang mesej saya. Saya pun tengah sahkan. Ramai yang pekerja-pekerja. Dia orang dah tak ada duit dah. Dah lapar dah. Dia orang sampai minta bantuan. Dia nak tarik perhatian tu. Dia nak bunuh diri. Dia nak bunuh diri. Orang luar negara nak bunuh diri. Jadi tu kita pun esok kita pergi tengok. Pekerja-pekerja dia tak dapat gaji. Dah tak ada makan. Jadi kesian kat keluarga. Macam cerita dalam TV. Tapi betul-betul berlaku. Biasa tengok cerita TV kat luar negara mencerita kan. Cerita apa? Cerita Tamil ke orang susah kampung-kampung kat India tu. Ada cerita ke negara India punya cerita kan. Susah. Jadi dia bunuh diri supaya nak tarik perhatian orang. Perhatian orang besar-besar supaya tolong mereka. Jadi ada yang sampai macam tu dah. Ada yang tidur bawah jambatan, tepi jalan. Memang betul kakak. Hari-hari biasa pun dah ramai tak makan. Saya tahu, saya percaya. Sebab saya dulu pun begitu, lama juga. Saya selalu tak makan. Dulu-dulu jarang-jarang makan. Baru 2 tahun ni rezeki lebih sikit. Dulu susah, dia nak makan pun tak ada. Alhamdulillah rezeki Allah beri, ada restoran, buka restoran. Ada 3 restoran saya, nanti tuan-puan datang lepas habis nanti datang. Masya Allah. Masya Allah. Ada restoran Muhammad Yusof. Salam kenal Ustaz anak Abdullah Chiong. Masya Allah. Ayah Amir dakwah ni. Masya Allah. Muhammad Yusof. Masya Allah. Semoga sihat semua Muhammad Yusof sekeluarga. Ayah orang mulia hebat. Abdullah Chiong. Abdullah Chiong ni pendakwah yang hebat. Masya Allah. Ketua pendakwah yang hebat, yang mulia, yang saya hormati, saya sayangi. Zarib, Intan Zuraini, Nur Aidah, Zalina, Nudin. Masya Allah. Fatimah. Jadi doakan ramai yang tu. Dan InsyaAllah saya grab motor dekat 20-30 orang setiap hari bergerak. Satu orang pergi 20 rumah katakan. Kalau 30 motor, 20 sehari dapat 600-700 rumah. Grab bagus sebab dia boleh cepat. Dia memang dah biasa kan hantar makanan kat rumah. So dia orang tahu dah macam nak sampaikan makanan tu pada setiap rumah boleh sampai. Hampir semua setiap rumah boleh hantar depan pintu. Jadi Alhamdulillah satu hari 600-700 rumah boleh pergi hantar. Itu yang kita buat sekarang. Doakan betul-betul berterusan. Dewi, salam warga Malakoff KRM kepada Ustaz. Masya Allah. Malakoff saya selalu ceramahkan dulu. Syarizal, cantik baju Ustaz. Masya Allah. Syarizal Abu Syah. Ni kawan-kawan ni. Norima, Suzana. Masya Allah. Kedai Ustaz kat mana? Dekat. Sekarang tutup. Tak boleh tahan juga. Sekarang kan saya tak kurang buat jual-jual online ni. So kedai saya tutup. 3 restoran tutup. Ujian berat, tapi buat kita saya tersedar. Saya macam ni pun saya rasa berat. Ini ramai orang tak. Jadi saya fikir buat apa ni. Alhamdulillah saya ada 50 lebih staff, 56 orang staff saya. Isi keutamaan saya pada program training, motivasi dan juga pada kerja-kerja macam ni lah. Pada ni. Dan saya kuliah maghrib masjid ni saya kurang. Saya kurang ambil. Kalau waktu saya keutamaan program training tu. Program training motivasi. Training memang orang putih selalu buat program training kan. Chinese ada buat training. Orang Malaysia bayar Chinese, orang luar negara. Restoran Paramount Coffee House kat Bangi, dekat Vista Alam Shah Alam dengan Putrajaya. Vista Alam Shah Alam dengan Putrajaya. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah SWT terima. Ahmad Shah, berseri wajah Ustaz. Masya Allah. Berseri. Semua orang berseri belakang ni. Muhammad Shah pun berseri juga. Saya Datul, Puan Sarifah, Sarah Sabrina, Masya Allah. Damia, Siti Zubaidah, Muhammad Fadil, Masya Allah. Ni apa? Macam mana nama je? Ashu, Hamidi, Ayi, Liza,
Air dekat tu, dekat Putrajaya, Paramount Coffee House, Cyberjaya dengan Shah Alam. Ada 3 Paramount Coffee House. Dia ala-ala macam Old Town, macam Papa Rich punya tema. Sama lah macam tu restoran tu. Didoakan insyaAllah mudah-mudahan rezeki melimpah ruah. Dan utama saya program training, team building, pasal leadership, lebih kurang begitu, kepimpinan. Program saya tentang macam tu. Kan banyak syarikat buat team building. Team building kan suka-sukan. Saya buat juga, tapi team building saya siang selalu, kalau hari kedua tu siang pergi berdakwah. Pergi buat program dalam kumpulan. Petang asar sampai malam saya buat dia orang pergi betul-betul turun. Pergi jalanan, macam mana nak komunikasi pada orang. Kadang bawa pergi naik bot pergi kampung asli hari kedua. Hari kedua tu pergi betul-betul tempat-tempat pusing KL, jumpa pergi lorong-lorong, terus praktikal. Tak ada cakap-cakap ni. Macam mana nak bantu dia orang, macam nak selesaikan masalah masyarakat yang sebenar. Jadi macam tu selalu saya buat training. Itu namanya program training. Jadi program tu memang cas. Memang saya cas program tu. Itu yang orang selalu dengar, yang program mahal tu. Itulah, bukan mahal. Dia bukan ceramah-ceramah, tak. Memang kalau program training, siapa syarikat besar-besar buat training, biasa macam tu, lagi mahal lah. Dengan saya ni murah je, taklah macam luar negara ni program. Tak ada. Macam tu saya kerja saya. Ramai orang tak faham. Orang ingat saya ustaz kerja ceramah kat masjid. Tak, saya bukan ustaz. Saya cuma Cina belajar Islam. Saya cuma orang biasa. Masya Allah. Apa dia? Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqam. Dah. Tu doa kalau untuk hilang COVID ni kan. Doa-doa supaya semua penyakit Nabi ajar baca 3 kali pagi petang. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqam. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqam. Dia nak tidur, saya suruh dia baca sebelum tidur juga doa tu. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqam. Tu Raikat Lukasyah. Sekarang alhamdulillah kelas anak-anak saya dah mula. 4 ada kelas online, 9 pagi sampai 2 petang, 3 petang. Ini pun ada kelas online. Anak-anak sekarang kecil-kecil dah pakai laptop dah. Kenalah cari laptop, beli laptop. Satu seorang laptop kan. Satu seorang laptop. Dah kelas lain-lain 4 orang semua ada kelas. Sekolah dia ada kelas pagi 9 pagi sampai 3 petang. 9 pagi sampai 3 petang. Alhamdulillah. Jadi kurang sikit dia main game. Bagus cikgu-cikgu kalau kat rumah ada rezeki lebih yang mana ni, bagus buat online. Guna handphone pun mungkin boleh kot kan. Guna handphone buat online. Guna apa ni? Guna Zoom tu bagus. Guna sistem Zoom tu, jadi anak-anak semua boleh belajar, buat kelas mengaji ke apa semua. Jadi kurang sikit main game. Kalau tak anak-anak tahu main game semua sekali. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqam. Dan program anak-anak yang program saya tertangguh, insya-Allah saya akan nanti lepas habis COVID kita cari tarikh. Banyak program anak-anak saya tertangguh dan program keluarga sunnah juga. Itu biasa kalau daftar 5 orang cuma RM90. RM90 mahal jugalah. Siapa yang tak mampu datang dengan ceramah saya free dekat masjid-masjid yang dekat tepi jalan, dekat KL selalu saya pergi, nampak live tu terus kejar cepat-cepat. Macam tu. Jangan cari yang bayar RM90, cari yang tak bayar. Begitu Masya Allah. Moga Allah terima semua sekali. Terima kasih semua sekali. Ustaz ada buka branch tak untuk restoran? Ada si Tuan Anizah doakan nanti saya cadang lepas panjang umur esok akan datang lepas COVID ni ada rezeki lebih nak buka banyak-banyak sikit kan. Nak sebanyak Papa Rich kan. Sebanyak Old Town ke. Sekarang baru ada 3. Jadi saya nak buka sebanyak Old Town, sebanyak Papa Rich. Mana tahu Allah Maha Kuasa kan. Allah Maha Kuasa. Niat kerana Allah bagi rezeki. Alhamdulillah. Tak ada pun tak apa. Takdir Allah kalau tutup pun khair, baik. Saya taklah kecil hati ke sedih. Allah tentukan. Kita usaha yang paling baik. Kadang-kadang bukan rezeki kat situ, rezeki kat lain kan. Rezeki kat situ, tapi rezeki kat lain. Jadi kita percaya dalam hati Allah sayang kita. Jadi terima kasih semua sekali. Masya Allah. Nur Abdul buka kat Perlis, buka kat Rawang Ustaz. InsyaAllah doakan. Itulah ujian. Niaga ni pun ujian. Pertama kalau kita sama-sama orang Islam ni lain sikit. Kalau saya syarikat kita tak tahu bos dia, orang tak kata. Walaupun selalu kita order drive-thru mana semua, kadang tak dapat barang. Banyak kali tak dapat. Saya sendiri banyak kali kalau order tak dapat. Tapi saya tak maki pun kedai tu. Kalau kurang sikit, kalau tak ada. Saya kalau tak sedap, saya jalan.
Kalau sedap saya ni begitu. Kadang kurang sikit adik-adik tu tak senyum, saya tak marah. Biasalah anak-anak kita kan macam anak kat rumah, mana nak sesenyum kat orang sangat. Tapi kita kalau tahu je orang Islam semua orang Islam ke, lagi sedap lah. Memang kita suka macam suka dengki kadang kan. Kita nak dengki kat orang. Jangan dengki kat orang. Rasa sayang kat semua. Masya Allah. Ni Malini Santiras Segaran. Terima kasih Ustaz, selalu tengok ceramah Ustaz. Terbaik. Doakan murah rezeki Ustaz. Malini juga mudah-mudahan murah rezeki, diberi kebaikan, bahagia, bersama pasangan, keluarga, anak-anak, mak ayah semua sekali diberi rezeki yang mencurah-curah. Terima kasih doakan saya. Mahana, Zaleha, Muhammad Ikwan, mudah-mudahan COVID ni buat hati kita jadi dekat, rasa kekeluargaan, rasa sayang. Masya Allah, rasa sayang. Permohonan baru BPN lambat dapat jawapan tu pun ujian kan. Itulah Cik Oti, saya doakan Allah kabulkan. Mudah-mudahan dapat diluluskan, dicepatkan semua rezeki tuan-puan. Aisyah Husna buka kat JB Ustaz, doakan Siti Zuhaila, Tino Hidayat, Asri, Princess. Saya pun program training saya mungkin lama tak ada ni kan. Saya pun tak tahulah. Mudah-mudahan doakanlah. Mudah-mudahan, tapi keajaiban Allah ada kan. Kita pun tak boleh dengar-dengar kan. Dia pun semua tak tahu apa lagi nak jadi akan datang. Tak ada siapa boleh tahu apa akan jadi esok, lusa. Orang boleh meramal, boleh buat kira-kira. Tak salah sebagai manusia. Tapi di sisi Allah dia ada satu peraturan yang lain. Kalau diberi keajaiban, satu hari pun boleh hilang semua ni. Kalau Allah kendaki, separuh hari seluruh dunia boleh sembuh. Allah kendaki satu hari, Masya Allah, seluruh dunia boleh sembuh. Singapura, Abi Mamai Diana, rindu orang Singapura. Moga Allah beri Ustaz sihat. Orang Singapura, Masya Allah. Ramai ni pada KK, Run Most Wanted. Most Wanted. Rezeki jumpa Ustaz itu, jumpa kau Gus Sunnah KK. Apa jumpa datang Tawau Ustaz. Itulah ada dengar pada Tawau kan, datang KK berjam juga kan. Berapa hari ke satu hari. Naik kereta jauh-jauh pada Tawau sampai KK datang. Dia orang drive jauh-jauh. Kalau buat kat KK tu jauh-jauh datang. Ada yang datang satu hari 6 jam drive jalan lama, 12 jam. Sampai keluarga sunnah kat KK tu 12 jam naik kereta. Ramai betul datang. Ya Allah, saya sayang orang Sabah ni. Semualah, Sarawak, orang Semenanjung, orang Singapura, Thailand, Brunei, seluruh dunia, Masya Allah. Masya Allah. Kaisara, do more live ceramah Ustaz, Masya Allah. Rifki, Edi, Khadijah, Masya Allah. Terima kasih semua sekali. Fatin Nur Aisyah, logik dan magic, tiada mustahil di sisi Allah. Betul. Allah kendaki dulu kita pun tak sangka kan, tiba-tiba datang. Tiba-tiba Allah nak hilangkan. Dulu tsunami pertama orang buat kira-kira, tsunami kedua tak betul lah hari lain. Tsunami kedua datang, orang kira tsunami ketiga. Alhamdulillah tak ada tsunami ketiga, keempat, ketujuh, tak ada. Orang kira ada, di sisi Allah tak ada. Jadi begitu, Allah Maha Kuasa, yakin ke Allah. Percaya dia ada bersama kita. Kita takut, dan takut ni bawa kita dekat dengan Allah. Percaya, yakin ke Allah. InsyaAllah saya percaya dengan pertolongan rahmat Allah, mudah-mudahan COVID-19 ni cepat hilang. Dengan rahmat pertolongan Allah, saya yakin doa orang-orang saleh baik-baik di kalangan kita yang ramai, yang berdakwah, doktor-doktor, MA, nurse, cleaner, guard, polis, tentera, TMB, semualah kerja-kerja apa-apa, lain-lain telefon, kerja apa lagi, semua sekali. Dan semua alim ulama, ustaz-ustaz, cikgu-cikgu, pendakwah-pendakwah, ni semua yang banyak kena pun pendakwah, hafiz-hafiz Quran yang tengah positif, tengah kuarantin, doa mereka semua, InsyaAllah Allah tarik ujian ni secepat mungkin, dan Allah beri rahmat yang mencurah-curah. InsyaAllah nantikanlah setelah kemarau yang pendek kita terasa sangat panjang, dan Allah beri hujan lebat yang mencurah-curah rezeki untuk kita, dan Allah beri pelangi yang indah datang, dan Allah beri rahmat di sebalik semuanya. Sebab dia beri bukan sebab dia benci, tapi sebab dia sayang. Dia sangat sayang pada kita, dan itulah cukup untuk kita segala-galanya. Hasbi Allah, cukup Allah untuk kita. La ilaha illahu, tiada Tuhan melainkan dia. Alaihi tawakkaltu, kepada dia kita bergantung berserah. Wa huwa rabbul arsyil azim. Pada dia kita bergantung berserah. Huwa rabbul arsyil. Baik, terima kasih tuan-puan, doakan Roy Sivan semua sekali, sahabat-sahabat semua sekali, Nur Aisyah, Rin, Nur Muhammad Salihin, terima kasih semua, Sarima, Masya Allah, Mia dan semua sekali, Hasan, Masya Allah, terima Khadijah, Al-Qadiri, Maizatul, Aini, Masya Allah, Allah lindung kita, Iskandar, Masya Allah, terima kasih Pembantu Ustaz, terima kasih juga Iskandar, Afiq Naim, Nur Aisyah, Muhammad Fadil di Kuching, Sarawak, dengan ceramah Ustaz Jasima, Masya Allah, Nur Baini, Ija, Faizah,
Rifki, Ustaz saya wakil OKU, minta Ustaz buat warga, insyaAllah. Rifki semua untuk OKU, semua orang yang Allah puji sebab Allah nak letak kedudukan macam Nabi-Nabi orang OKU ni. Yang penting jaga solat, jaga agama, Allah sayang. Terima kasih semua. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.